mulakan selamat malam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rafi'al hujab bil ghaflah an qulubil awliyaihi wa muqimi syawahidil i'tibari liman khafaza li kibriyai. Nahmaduhu ala jazili ni'amihi wa nashkuruhu ala fawaridil qismihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu syahadatan muntasiban li adai wajib ubudiyah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi fatahallahu bihi aghniya umyan waja'alahu rahmatan likullil bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi hum huda bil i'tifa. Amma ba'du. Yang pertamanya, saya bersyukur kerana pada malam yang mulia ini saya dapat juga dengan tuan-tuan dalam rangka untuk kita membincangkan bahawa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Apatah lagi suatu saat nanti kita akan kembali untuk menghadap Allah dan dipertemukan dengannya, di hadapannya, dan tidak mungkin kita dapat lari kerana pada hari itu tiada ada perlindungan, tiada ada tempat persembunyian. Kita akan bertanggungjawab dengan segala apa yang telah kita lakukan semasa hayat kita. Baik amalan itu adalah amalan yang soleh ataupun amalan itu adalah amalan yang toleh, semuanya akan dikira sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam sebuah ayat Al-Quran yang kita selalu baca dalam ayat Iza Zulzilatin, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Bila kamu beramal dengan satu kebaikan sebesar zarah sekalipun, tetap akan dapat ganjaran pahalanya. Dan begitu juga bila kamu beramal dengan suatu keburukan, tetap juga akan kamu dipertanggungjawabkan dan akan kamu diiqab dengan sebab kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi hadirin yang saya muliakan, jalan kita menuju ke syurga lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Maka dengan itu, Awwaluddin Ma'rifatullah ada merupakan pembahasan permulaan di dalam ilmu akidah agama Islam, yang mana wajib sama ada seorang insan itu daripada kalangan Islam yang telah baligh untuk mempelajarinya. Kerana ma'rifatullah dalam kalimah la ilaha illallah ini adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Apabila sahna syahadah, betulnya i'tiqad, betulnya keyakinan, betulnya ilmu itu dengan kehendak Rasulullah sebagaimana yang telah diwahyukan Allah kepada baginda, maka itulah insya-Allah kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang akan mendapat syafaat Rasulullah. Tetapi apabila tersalahnya makrifat kita dalam menghuraikan, dalam memahami kalimah la ilaha illallah, pastilah suatu kecelakaan yang amat besar apabila kita dihantar ke atas muka bumi Allah ini, yang mana antara lain tujuan Allah menciptakan kita, sebagaimana yang selalu kita bacakan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu, insan dan manusia itu, melainkan untuk liya'budun, untuk menyembah aku, dalam erti kata mentauhidkan aku, mengabdikan diri kepada aku.
Semuanya dilakukan kerana aku. Itulah yang dijelaskan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abbas, ya, seorang sahabat Nabi mentafsirkan Abdullah bin Abbas adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang paling alim, yang merupakan rujukan para sahabat pada zaman sahabat di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi dengan sini Ibn Abbas mentafsirkan liya'budun ay ya'rifuhullah. Maksud liya'budun ialah maksud dia ma'rifah kepada Allah, mengenali Allah, mentauhidkan Allah dengan sebersih-bersihnya, dengan sekhalis-khalisnya. Bukanlah yang dikatakan liya'budun itu hanya semata-mata kita melakukan peribadatan yang lain, sembahyang, puasa, yang mana semuanya ini akan kita persembahkan kepada Allah. Tetapi apabila barang yang kita nak persembahkan ini kita tidak kenal orang yang kita sembah, apakah sampal barang yang kita berikan itu, sembahyang dan puasa kita tadi, maka dengan itu diletakkan awaluddin ma'rifatullah di dalam syahadah kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai rukun Islam yang pertama. Kemudian barulah sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Maka dengan itu kenapa ada pendapat mengatakan tidak sah sesuatu amal ibadah apabila tidak mengenal Allah, apabila tidak sah syahadahnya. Maka dengan itu tidak heranlah kalau Rasulullah sendiri mendakwahkan tauhid ini dalam erti kata untuk memperkenalkan hakikat Allah yang sebenar, yang selama ini daripada kalangan masyarakat jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya tahu kewujudan Allah. Tetapi apa yang berlaku, mereka tersalah dalam mengiktikadkan Allah. Mereka tersalah dalam mengesahkan Allah. Mereka syirik dalam amalan mereka dengan mempersekutukan Allah. Jadi kenapa dijelaskan apabila kita mengenal Allah, insya-Allah, apabila kita jazamkan i'tikad yang benar dalam diri kita, segala amalan yang lain walaupun tersalah hanyalah berlaku kemaksiatan kepada Allah. Kerana keyakinan kita sudah jelas, sudah pasti bahawa kita tidak menyekutukan Allah. Dengan itu, dalam keteledoran kita dalam melakukan amalan yang lain, kesilapan pada amalan yang lain, Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Tetapi apabila tersalah dalam i'tikad kita, dalam keyakinan keimanan kita, dalam mengasakan Allah, makna kata kita mensyirikkan Allah, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa selain dosa syirik. Dengan itu, kenapa kita perlunya bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tauhid ini, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama-ulama salafus saleh, baik ulama mutaqaddimin walaupun ulama mutaakhirin ini. Dengan itu tidak boleh kita mengesampingkan ilmu tauhid ini hanya sekadar i'tikad, ya tahu dengan kewujudan Allah, tetapi sebenarnya kita memujasimahkan Allah itu dengan jisim. Kita meletakkan Allah itu bertempat sebagaimana makhluk yang lain, sedangkan Allah bukanlah daripada unsur tanah, air, api dan angin. Dan hal ini kita hendaklah jelas bahawa kita tujuan utama dihantar ke atas muka bumi ini kerana sebagaimana Allah telah memintakan pertanggungjawaban kita ketika di alam roh, di mana Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada semua roh yang berada daripada apa juga bangsa kita ini, anak Nabi Adam, keseluruhan roh daripada mula Nabi Adam. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka keseluruhan roh yang memangnya roh, hakikat roh, inilah yang mengenali Allah. Maka semuanya mengakui dengan mengatakan bala anta rabbukumul a'la, sesungguhnya engkaulah Tuhan kami yang maha tinggi lagi yang maha suci. Tapi Allah Ta'ala tidak mahu akan demikian, melainkan benarkah pengakuan ini tanpa diuji, tanpa dicuba. Tak mungkin kita mendapat sijil sebelum kita melaksanakan ujian.
Jadi medan ujiannya adalah di atas muka bumi ini. Allah menghantarkan kita dengan roh kita, dengan sedikit dengan jasad kita dan nafsu kita, dalam rangka untuk melalui ujian apakah benar pengakuan kita di alam roh dahulu. Maka dengan itu, apabila kita sampai di atas muka bumi ini, dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, demikianlah yang pertama perkara yang kita lakukan kepada bayi ataupun anak yang baru dilahirkan itu, kita azankan dahulu pada telinga kanannya dan kita iqamahkan kepada telinga kirinya. Sebagai kalimat yang pertama kita perdengarkan kepadanya. Kerana di sinilah usahanya dalam untuk mengasalkan, dalam melakukan i'tiqad yang benar sebagaimana janjinya di dalam alam arwah dahulu. Maka dengan itu kita dihantar ke atas muka bumi ini antara lain untuk mencari dan mengenal, mendalami ilmu ma'rifatullah ini. Bukannya ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu yang pertama yang akan dipersoalkan ketika kita kembali di alam kubur, alam barzah ini jugalah yang pertama ditanyakan. Ma rabbuka, ma rabbuka. Siapakah Tuhan kamu? Wa ma nabi, wa man nabiyuka. Siapakah nabi kamu? Di dalam rukun syahadah, rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alangkah ruginya apabila ilmu yang diwajibkan kepada kita ini, ilmu fardu ain ini, ilmu tauhid ini, ya, kita memberi alasan, alah cukup Allah Ta'ala tu tahu. Tetapi sebenarnya kita masih mensyirikkan, belum mentakdiskan, belum mensucikan, belum betul-betul mengenali Allah dengan makrifah yang sebenar, dengan hakikat Allah yang sebenar. Kerana Allah sebagaimana yang digariskan, yang telah ditetapkan oleh ulama dalam pembahasannya, sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan bahawa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berzaman, dan sebagaimana kaedah di dalam kaedah uslub tauhid yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang mewajibkan kita memahami qawaid ataupun kaedah i'tiqad 50, iaitu sifat-sifat ataupun hal-hal keadaan yang wajib bagi Allah dan hal-hal keadaan yang wajib bagi zat Allah itu, dan hal-hal yang mustahil ataupun keadaan yang mustahil, dan hal-hal keadaan yang harus. Yang mana kesemua ini kalau kita rangkumkan menjadi 50. Maka dalamilah hal ini. Dengan sinilah barulah kita akan mendapat keyakinan yang benar. Maka dengan itu, sukalah saya memastikan bahawa saudara-saudari janganlah mengalpakan ilmu tauhid ini. Kerana dengan ilmu ini jugalah ya Allah Ta'ala akan ujikan kita dengan sesungguhnya. Kalau kita mampu menuntut ilmu yang lain sampai berpuluh tahun, mendalaminya sehingga kita pakar, sehingga kita mendapat PhD, master dalam bidang yang kita tuntut. Kalau di masa muda remajanya masih lagi berambut, tapi untuk mendapatkan PhD ini, kurang-kurangnya sampai botak kepalanya, dia sanggup mendalaminya. Kan? Sedangkan semuanya ilmu yang dia tuntut itu adalah bidang yang Allah Ta'ala ciptakan, bidang ataupun makhluk yang Allah jadikan. Ya? Dan ilmu ini semuanya kalau kita kaji dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Tetapi apabila kita merasakan Allah itu yang maha kuasa, yang maha besar, kita meletakkan kepada barang yang selain Allah, ya, bukan kepada zat Allah yang sebenar. Kita kata dewa tu, misalnya, ataupun kita kata macam agama Buddha, dia kata Buddha, dewa dia Tuhan, ya. Tuhan dewa yang menciptakan ni, antara unsur yin dan yang dan sebagainya, ya. Jadi kita jangan tersalah dalam ilmu i'tiqad ini.
Tambahan pula, dalam menjalani ilmu ini, dia terpecah pembahagian keyakinan itu. Ada yang bergantung kepada akal semata-mata, ada yang bergantung kepada perasaan dia dengan ilham dia sebagainya semata-mata, ada yang berdasarkan kepada gerak-geri sanubari dia sahaja. Dan semuanya ini bukan tertolak dengan sendirinya apabila tanpa panduan wahyu daripada baginda Rasulullah. Walaupun hang mimpi bagaimana hebat pun, walaupun hang mendapat ilmu bagaimana yang kamu rasakan, ilmu hikmat dan ilmu sihir dan sebagainya yang membolehkan kehebatan kamu, ingat bahawa semuanya itu belum tentu kamu berada di jalan yang benar. Dan yang jalan yang benar ini mestilah berdasarkan sanad petunjuk Rasulullah, yang mana disampaikan sanadnya tidak putus daripada dada-dada para alim, sahabat dan sebagainya. Dan dianya ilmu ini mestilah dituntut dengan jalan berguru. Maka tidak heranlah walaupun ada kalangan yang mendapat hidayah daripada Allah, misalnya melalui mimpi dan sebagainya, itu merupakan rahmat pilihan Allah. Namun tak semestinya dengan mimpi itu saja dia tidak wajib lagi menuntut ilmu, dalam arti kata menjalani makrifah yang benar. Maka dengan demikian, apabila dah mendapat mimpi hidayah itu, sekurang-kurangnya dia mendalamilah ilmu Islam ini dengan jalan ijma' kesepakatan ulama salafus salih. Mudah-mudahan ada yang mendapat hidayah tapi belum tentu mendapat taufik. Ya. Hidayah itu adalah petunjuk jalan kebenaran. Taufik adalah dalam usaha untuk mendirikan kebenaran. Jadi dengan itu kita kena pastikan bahawa diri kita ini seiring di antara apa yang telah kita fahami dan pelajari itu dapat kita laksanakan, dapat kita yakinkan dengan i'tiqad kita, bukan hanya sebagaimana golongan orientalis ataupun golongan Yahudi. Mereka ini meyakini kebenaran Nabi Muhammad, tetapi dengan sifat takabur, sombong, dengki, hasud mereka menjadikan mereka golongan yang menolak kebenaran. Begitu juga kalangan kita pada hari ini. Kalau alim ulama yang sudah tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar, tapi menyembunyikannya, dia tidak perlu mengatakan Yahudi bersikap tak betul dan sebenarnya dirinya sendiri Yahudi. Ya. Dengan itu pelajarilah hakikatnya biar betul dan selamat, agar kita tidak hanya untuk kehidupan di dunia yang sementara ini, lebih-lebih lagi yang paling penting ketika kita nanti dibangkitkan di Yaumul Mahsyar untuk dipertanggungjawabkan makrifah kita, untuk dipertanggungjawabkan ilmu yang kita tuntut, untuk dipertanggungjawabkan segala ubudiyah kita yang telah kita lakukan, apakah betul kita ini telah sampai ke amalan kita ini kepada orang yang betul-betul kita nak kirim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci lagi Khalis. Maka dengan itu kenapa pembahasan i'tiqad tauhid ini terlalu banyak, bahkan berpuluh-puluh kitab, beratus-ratus kitab daripada zaman mulanya diperkenalkan ilmu ini sehinggalah ke hari ini kita wajib menuntutnya. Tiada seorang pun yang terlepas daripada kewajiban menuntut ilmu tauhid ini. Dan tidak memada kalau seorang anak itu hanya berdasarkan warisan Islamnya daripada kedua ibu bapanya tanpa dia sendiri mendalami dengan keyakinan yang sendiri, tanpa dia sendiri melalui ataupun tanpa dia sendiri menuntut ilmu itu, kerana ilmu itu dengan bittalab, dengan dituntut. Dan kerana kita tidak akan tahu berada di mana persimpangan diri kita ini, Allah Ta'ala letakkan, kerana masing-masing panggu, masing-masing ada ujian, masing-masing ada cobaan, yang mana tanpa ilmu tauhid yang jazam dan kukuh dalam dirinya, kadang-kadang dia tertipu dan tersesat, bahkan menjadikan dirinya free thinker, bahkan menolak segala sesuatu, bahkan dinafikan dengan kewujudan Tuhan. Sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun tidak ternafi tetapi disamakan dengan makhluk, pun tidak juga terlepas. Maka dengan itu jangan hanya kita menafi dengan mencemoh golongan free thinker, cemohlah diri kita sendiri. Kerana diri kita lah yang menentukan apakah benar keyakinan aku, apakah bersesuaian akidah aku,
Apakah aku ini diterima daripada kalangan golongan hamba-hamba yang telah Allah Ta'ala masukkan dalam ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita nak masuk syurga ni bukan boleh masuk dengan amalan kita. Kita masuk syurga ni dalam kumpulan hamba-hamba yang betul i'tiqadnya. Hamba-hamba yang telah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bila jiwanya tenang dan dia masuklah dalam golongan yang mana Allah Ta'ala katakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang telah mencapai makrifahnya yang benar, yang telah mendapat petunjuknya di atas jalan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cukup setakat itu dulu sebagai pembahasan kita pada malam ini tentang betapa pentingnya ilmu tauhid ataupun ilmu usul ataupun ilmu ma'rifatullah, kerana awwaluddin ma'rifatullah. Inilah yang mula-mula yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita agar kita terlepas daripada golongan 72 yang tersesat dan kita masuk dalam golongan cuma satu sahaja, ya, satu golongan sahaja yang selamat, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Kerana pemikiran kita di dalam mentauhidkan Allah dengan hak yang sebenar-benar, dengan hakikat yang sebenar-benar, dengan zat Allah. Dan ingatlah kuncinya bahawa kewujudan Allah itu bukan daripada unsur tanah, air, api dan angin. Kalau tanah, ya kita manusia dan binatang. Kalau api, ya kejadian jin dan iblis. Kalau cahaya, ya daripada malaikat. Ya, kalau angin adalah merupakan unsur yang untuk melakukan kehidupan. Jadi dengan itu Allah bukan daripada unsur yang demikian. Allah bukan jirim, Allah bukan zat, Allah bukan sesuatu yang boleh kita gambarkan. Dan kewujudan Allah tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dan sebagaimana yang kita tahu, laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak didapat dirupakan dengan segala sesuatu. Jadi dalam pemahaman ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu adalah sebagai pencapaiannya untuk pemikiran ilmu tingkatan akal. Sedangkan akal ini bukan jalan yang terbaik untuk mengenal ataupun mentauhidkan Allah. Ia hanyalah satu wasilah dalam tingkat permulaan. Tapi yang mengenal Allah adalah roh, sebagaimana yang telah mengungkapkan janjinya di alam roh dahulu. Jadi yang mengenal roh ini bukanlah dengan akal. Sebagaimana kita tidak dapat mengenal roh. Apakah hakikat roh pun kita tak tahu. Sedangkan roh ini adalah satu benda ciptaan Allah. Sedangkan roh ini satu makhluk. Dan Allah yang menciptakan roh. Tidak mungkin kita samakan roh. Sedangkan roh kita tidak tahu, apatah lagi Allah. Maka dengan itu pastikan betul-betul i'tiqad kita dalam mentauhidkan Allah ini sejalan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.